Selamat pagi, salam sejahtera, salam PKPB, selamat Hari Raya. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami, yaitu peranan media massa menjadi pemangkin perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini telah dilaksanakan oleh saya, Hastomo Anak Tommy, bersama rakan saya, Diki Anak Jilo, bagi memenuhi syarat subjek CPU 553 Ethnic Relations. Di dalam kajian ini, kita akan mengkaji beberapa penyataan masalah. Yang pertama, peranan media massa dalam memupuk semangat perpaduan dan mengekalkan keamanan yang berterusan. Yang kedua, sumbangan media cetak, media elektronik dalam mempromosikan pembangunan ekonomi negara. Permasalahan yang ketiga, sumbangan pihak media dalam memberikan maklumat yang sahih dan jitu. Dan yang keempat, media sosial membina jaringan komunikasi, orientasi kelas sosial, agama, dan budaya. Objektif kajian ini untuk mengenal pasti tahap peranan media massa dalam mempengaruhi perpaduan di kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk mengenal pasti persepsi, sikap, kesediaan, pendapat umum, tingkah laku, dan pengalaman terhadap media massa di kalangan masyarakat majmuk. Objektif yang ketiga, untuk membandingkan perbezaan tahap persepsi, sikap, kesediaan, pendapat umum, tingkah laku, dan pengalaman terhadap media massa. Tuan-tuan dan puan-puan, media sosial atau media massa adalah realiti generasi baru masyarakat majmuk Malaysia pada era globalisasi ini. Kemunculan medium ini memberi pelbagai impak kepada rentas generasi. Media sosial mudah dicapai di mana-mana lokasi dan waktu dan memberikan kebebasan mutlak kepada masyarakat untuk bergerak secara aktif dan interaktif. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Kemajuan negara bukan diukur menerusi kepesatan pembangunan ekonomi sahaja, tetapi keharmonian antara kaum dan agama harus sentiasa dipelihara. Sekiranya tidak diberi perhatian, ia akan menyebabkan negara menjadi mundur dan ketinggalan. Seterusnya, kita akan membincangkan metodologi kajian. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah kajian yang dirangka adalah melibatkan reka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur kajian, prosedur pengambilan data, serta prosedur penganalisaan data. Kaedah kajian yang dirangka hendaklah melibatkan perkara-perkara berikut: populasi persampelan, instrumen kajian, prosedur pengumpulan data, dan teknik penganalisaan data. Kajian ini, yaitu peranan media massa menjadi pemangkin masyarakat berbilang kaum, diolah melibatkan perkara-perkara tersebut di atas. Set-set soal selidik disediakan secara dalam talian menggunakan aplikasi SurveyHerd yang boleh diakses oleh para responden di pautan yang disediakan. Ini kerana soal selidik merupakan kaedah yang paling sesuai dalam mengkaji hal-hal berkaitan pengukuran terhadap sesuatu perkara seperti pengetahuan, sikap, kefahaman, penglibatan, dan sebagainya. Malahan, ianya bersifat lebih praktikal dan berkesan dalam mengawal jumlah sampel kajian yang besar. Borang kaji selidik ini direka secara dalam talian kerana kajian ini dijalankan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diwartakan oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Penyebaran maklumat pada abad ini pantas tanpa sempadan geografi dan waktu. Abad dikenali langit terbuka. Ini menyediakan lebuh raya maya yang berupaya
melambatkan segala macam bahan berita dan informasi, daripada bersifat teks hingga bentuk visual pelbagai ragam dan rencam. Internet menjadi salurannya dan media sosial pula menjadi wadah untuk menyampaikan segala yang berlaku dalam kehidupan hari ini. Hakikatnya, pengaruh media baru merancak dan melambatkan sebaran berita atau maklumat berkaitan aktiviti sosiopolitik ekonomi manusia pada hari ini. Segala perkara disebarkan secara pantas dan meluas hinggakan ada berita tular walaupun kesahihannya belum dapat dipastikan. Dalam konteks inilah, kita melihat media sosial mampu menjadi wadah penting dalam membina sebuah naratif nasional yang berkesan jika digunakan dengan betul dan bertanggung jawab. Melalui media sosial, segala bentuk idea dan pemikiran mampu mempengaruhi corak pandangan, gaya hidup, serta norma dan budaya masyarakat atau bangsa. Namun, pemikiran yang pelbagai memerlukan kematangan berfikir serta keupayaan menapis perkara yang baik dan buruk. Benar atau palsunya sesuatu maklumat itu mestilah ditapis secara berhati-hati. Di dalam kajian ini, teknik persampelan digunakan atas dua kriteria utama, yaitu jantina dan status agama sampel yang telah disoal selidik. Pemilihan teknik ini disebabkan pembahagian jumlah sampel berdasarkan fakta sebenar, yaitu keluarga, rakan-rakan, dan rakan sekerja penyelidik. Instrumen kajian yang digunakan ini untuk tujuan pengumpulan data dalam kajian adalah satu set soal selidik secara dalam talian yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan membincangkan berkaitan dengan dapatan kajian. Bahagian ini membincangkan analisis maklumat dan menyiarkan hasil penemuan projek yang telah dilakukan daripada soal selidik secara dalam talian yang telah dijawab oleh responden. Maklumat yang telah dimasukkan telah dianalisis mengikut objektif kajian. Pada permulaan bab akan membincangkan berkenaan keputusan awal untuk kajian akhir. Dalam dapatan kajian juga memperlihatkan bagaimana respon sampel berkenaan peranan media massa menjadi pemangkin masyarakat berbilang kaum di negara ini. Soal selidik ini telah diedarkan selama seminggu, yaitu bermula dari 12 April 2020 sehingga 19 April 2020 dengan menghantar pautan borang kajian selidik dalam talian. Ini dihantar melalui aplikasi WhatsApp, email, Facebook, dan sebagainya. Selain daripada borang kaji selidik secara dalam talian ini, penyelidik juga telah berjaya menemuduga beberapa orang responden yang juga merupakan rakan-rakan dan ahli keluarga penyelidik. Pengumpulan maklumat secara dalam talian telah diedarkan kepada seramai 155 orang responden yang telah dikenal pasti. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis data yang telah dianalisa berdasarkan maklumat-maklumat yang telah dikumpul daripada responden dan sampel-sampel yang telah ditemuduga. Yang pertama, responden yang bersetuju media massa berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam kalangan rakyat. Bagi komponen ini, seramai 102 orang bersetuju, manakala 4 orang tidak bersetuju. Bagi komponen yang kedua, seramai 102 orang atau 92% responden telah bersetuju bahawa media cetak, media elektronik atau media digital serta media dalam talian banyak menyumbang dan memberi kesan positif dalam mempromosi pembangunan. Bagi komponen yang ketiga, seramai 105 orang atau 100% responden telah bersetuju bahawa peranan dan sumbangan pihak media adalah penting dan amat diperlukan bagi menyebarkan maklumat dan berita terkini bukan sahaja di dalam negara, bahkan ke seluruh dunia. Seterusnya, seramai 102 orang atau 97,1% responden
telah bersetuju bahwa tindakan menyebarkan berita tidak sahih, terutamanya berkaitan isu perkauman, akan menggugat keamanan dan keharmonian di negara ini. Komponen yang kelima, seramai 94 orang ataupun 89,5% responden telah bersetuju bahwa media sosial menjana perpaduan serta masyarakat yang cinta dan bangga dengan budaya di Malaysia. Bagi komponen yang seterusnya, seramai 104 orang atau 99% responden telah bersetuju bahwa media sosial membuka peluang untuk membina jaringan komunikasi antara satu sama lain, merentas kelas sosial, agama, dan budaya. Dan bagi komponen yang terakhir, yang ditanya di dalam borang kaji selidik, seramai 94 orang atau 89,5% responden telah bersetuju bahwa media sosial menunaikan peranan dan tanggung jawab terhadap negara dengan meletakkan kepentingan nasional melebihi kepentingan politik atau etnik. Secara kesimpulannya, penggunaan laman sosial melalui internet banyak memberi kesan terhadap corak kehidupan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Media sosial merupakan satu alat untuk berkongsi dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia di alam maya. Sehingga kan pada masa ini, sesiapa yang tidak memiliki akaun laman media sosial dianggap ketinggalan zaman. Perkara ini telah banyak mempengaruhi masyarakat sekeliling dengan memberi kesan yang positif maupun negatif. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada bagaimana pengguna memanfaatkan kemudahan yang diberikan. Oleh itu, masyarakat terutamanya memainkan peranan yang penting untuk mengelakkan kesan buruk akibat penggunaannya, kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Selain itu, masyarakat juga perlu mempunyai disiplin dan ketahanan diri dalam mengubah cara hidup dengan menggunakan laman sosial ini untuk kegunaan yang baik, di samping melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih bermanfaat bagi meningkatkan kecekapan minda masyarakat menjadi minda kelas pertama. Di samping itu, masyarakat juga perlu memastikan penggunaan teknologi ini dapat diseimbangkan tanpa berlaku eksploitasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah, kita melihat media sosial mampu menjadi wadah penting dalam membina sebuah naratif nasional yang berkesan jika digunakan dengan betul dan bertanggung jawab. Melalui media sosial, segala bentuk idea dan pemikiran mampu mempengaruhi corak pandangan, gaya hidup, serta norma dan budaya masyarakat atau bangsa. Namun, pemikiran yang pelbagai memerlukan kematangan berfikir serta keupayaan menafis perkara yang baik dan buruk. Benar atau palsunya sesuatu maklumat itu mesti ditapis berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan terhadap hasil kajian ini, peranan media massa sememangnya menjadi pemangkin masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Secara puratanya, seramai 101 orang daripada keseluruhan 106 orang responden atau merangkumi 95.28% telah bersetuju bahawa peranan media massa sememangnya menjadi pemangkin masyarakat berbilang kaum dan seterusnya dapat memupuk perpaduan di Malaysia. Terima kasih di atas sokongan dan kesudian tuan-tuan untuk mendengar dan melihat pembentangan saya. Sekian.